Tapi Firaun dah buat awal-awal ni. Inilah yang disebut divide and rule, pecah dan perintah. Kalau nak buat ayat muda-mudi sekarang, Firaun dah lama buat, kita saja yang lalai. TV Gelisah Bangkit. TV Gelisah Bangkit. Kan nampak satu benda yang kontradiksi di sini. Kebiasaannya, bila seorang raja, seorang penguasa, seorang pemerintah, dia nak jaga legasi atau warisan pemerintahan dia, biasa dia seru kepada rakyat dia saling bekerjasama, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, saling bersikap bertoleransi, bertolak ansur kalau dia nak jaga legasi. Ni ayat ni sebut dia menjadikan penduduk dia berpecah belah. Kalau berpecah belah, maksudnya makin lemah. Berpecah belah tak ada kekuatan. Lagu mana Firaun nak jaga legasi dia? Maksud Syiah ialah dari sudut persamaan, apabila kamu dipecahkan mengikut kumpulan tertentu, kamu asal besar, kesatuan yang besar dipecahkan. Walaupun dipecahkan, sudut persamaan dia kena terima ideologi yang sama. Apa yang diterapkan dan ditanamkan oleh Firaun, walaupun ada grup ni, kumpulan ni, aliran ni, mazhab ni ke apa ke, kamu kena percaya bahawa Firaun adalah pemerintah yang paling unggul. Firaun pemerintah yang paling utama. Firaun pemerintah yang tidak terbatas. Segala undang-undang yang digezet, segala perkataan dia kena dengar, kena akur, kena taat, kena patuh. Maksudnya walaupun pecah tu, persamaan dia semua kena anggap Firaun macam tu. Tetapi perbezaan dia ialah dari sudut value, mutu, kelas ataupun kasta tu. Contoh, di sisi Firaun ada grup ahli-ahli sihir dia. Di sisi Firaun ada grup ahli nujum dia. Di sisi Firaun ada grup menteri-menteri dia. Di sisi Firaun ada grup elit-elit dia. Ada grup bangsawan-bangsawan. Ada grup peniaga-peniaga, pakar-pakar ekonomi. Ada grup yang bawah, buruh-buruh, kerja di ladang, kerja di sawah, kerja di kebun contoh, buat rumah batu, buat bangunan, buat piramid macam-macam. Dia pecah-pecahkan. Dan pula satu kumpulan dengan satu kumpulan dia menentukan level. Ni bukan kata berkawan, masuk dekat pun tak boleh, bercakap pun tak boleh, bergaul pun tak boleh. Dia tentukan dah. Dia pecahkan. Sebab itulah dia buat macam ni. Dia tak mahu adanya kesatuan dan kekuatan. Kalau makin pecah, ada perbezaan, dia tak akan bersatu. Bila tak akan bersatu, siapa nak lawan Firaun? Baru rakyat hak rasa dizalimi, rakyat hak berasa ditindas, kita akan lawan Firaun, kita akan tentang Firaun, kita akan berontak Firaun. Mari tentera kat belakang. Tak ada apa, senyap terus. Tapi kalau semua sepakat, kita semua sepakat ni, bukan kita tak mau raja, bukan kita tak mau pemerintah, tapi dia dah buat zalim, dia bunuh anak perempuan Bani Israel hidup-hidup, perkara ni tak boleh dibiarkan, kita kena bersatu. Kalau semua bersatu, lingkuplah Firaun. Dia dah buat lama dah sistem ni. Sama ada kita terbuat benda yang sama mengikut era kita, zaman kita, itu perbezaan dari sudut masa. Tapi sistem tu, kalau kita nak tengok kekuatan Bani Israel, tuan-tuan boleh bayangkan tak? Mereka hidup zaman Nabi Yusuf lagi di Mesir. Lama sampai zaman Nabi Musa pun. Agak-agak tak beranak ke Bani Israel ni? Tak bercucu ke? Tak berkembang biak ke? Memang akan berkembang banyak. Tapi di mana kekuatan mereka untuk lawan penindasan dan kezaliman yang Firaun buat? Sebab Bani Israel pun sendiri dipenuhi dengan apa? Sifat resis mereka, sama mereka. Sebab mereka pun ada apa? 12 Bani Israel tu. Oh, hak paling hebat kumpulan kami, keturunan Lewi, keturunan Yahuza, keturunan apa? Keturunan Dan. Alah, low class. Keturunan Bunyamin, low class. Mereka sendiri pun ada sifat macam tu. Sama mereka. Lepas tu, kesatuan nak datang macam mana? Tak ada kekuatan. Begitu juga yang musuh-musuh Islam buat pada kita. Pecahkan kita kepada negeri-negeri tertentu, ada sempadan, ada geografi dia. Dulu bila kita sebut Syam, kita boleh gambarkan Syam ni satu wilayah yang besar. Sekarang ni bila sebut Syam, dalam tu ada apa? Ada Syria yang nama kita tak kenal pun sebelum ni. Ada Lebanon, ada Jordan, ada Palestin, nama-nama. Lepas tu hak negara-negara baru, hak dulu tak ada lah, kita kata macam UAE,
Kuwait, Qatar, Bahrain ke, baru ada semua ni. Tapi dah jadi kecil. Dan ada polisi kenegaraan masing-masing yang perlu mereka ikut dan patuhi. Jadi benda macam ni, pompa-pompa, kami ada polisi negara kami sendiri, kami tak boleh campur lah. Padahal isu melibatkan saudara Muslim, sama-sama Islam. Contoh paling mudah, negara Israel yang besar, tak berapa besar tu, dikelilingi negara Eropah ke negara Islam? Islam. Siapa jiran-jiran Israel? Arab Saudi besar, kaya lagi. Mesir besar, tentera ramai, antara yang teramai. Lebanon, Islam. Jordan, Islam. Tak kira lah hak percampuran agama tu, tapi nak habaq tu. Hak belah sini sikit, ada Iran, ada Iraq, ada Syria, ada Kuwait, hak dekat-dekat tu. Tapi bila jadi isu Israel-Palestin, bila nak selesai? Beratus tahun dah tuan-tuan, beratus tahun dah tak selesai. Tapi tengok bila Rusia serang Ukraine, bukan angkat orang kafir ni. Bila Rusia serang Ukraine, segala adik-beradik NATO siap hantar bantuan. Walaupun tak turun secara, kita kata secara tersurat. Ni hantar kereta kebal sikit, ni hantar bom sikit, ni hantar peluru, ni hantar senjata. Ada terus saja bantuan. Tapi kita beratus tahun pun duduk lagu tu. OIC dengan cara OIC, Liga Arab dengan cara Liga Arab. Dah kita duduk dalam dua organisasi yang besar tu pun, hak ni setuju, hak ni tak setuju. Hak ni terima, hak ni tak terima. Hak ni nak buat, hak ni tak mau buat. Macam-macam nak jaga kepentingan. Kadang-kadang sama depa tu, dia ada pecah blok pula. Negara Arab sendiri, Islam sendiri, hak ni hak sokong blok timur, hak ni hak sokong blok barat. Macam-macam nak jadi. Kenapa adanya perpecahan? Sebab kita sentiasa cari perbezaan, bukan persamaan. Saya nak ambil contoh mudah nak bagi faham. Dulu Aus dan Khazraj berapa ratus tahun berperang sebelum Nabi sampai. Ratus-ratus tahun sejarah dia. Tapi bila mari Rasulullah memperkenalkan Al-Quran, datang memperkenalkan sunnah dia, hak bergaduh beratus-ratus tahun ni boleh duduk bawah satu bumbung. Kita sekarang dah jadi satu akidah, walaupun suku mungkin berbeza, kulit warna berbeza. Tapi bila kita dah ikut Nabi Muhammad ni, kita duduk bawah satu agama, satu ajaran. Semua kena ikut Quran. Kamu ikut Quran, ani ikut Quran. Ani ikut sunnah Nabi, ani ikut sunnah Nabi. Ani yang Nabi sebut, ani yang Nabi sebut. Tengok. Mereka jadi ada kekuatan. Sebab mencari persamaan. Walaupun munafik di Madinah macam-macam, mereka cucuk. Kalau baca sejarah, macam-macam cucuk. Tapi kita hari ini yang jadi berpecah sebab kita tak mau cari persamaan tu. Kita sentiasa cari perbezaan. Mari seorang di masjid contoh. Siapa malam ni ngajak? Ustaz tu. Ustaz tu aliran lain tu, bukan geng kita. Ustaz dah. Tak ada apa-apa lagi. Atau aliran lain tu bukan geng kita. Apa maksud bukan geng kita? Habis kawan ni geng siapa, kawan tu geng siapa? Sebab kita cari perbezaan tu. Ni aliran lain, ni aliran lain, tu mazhab lain, ni mazhab lain. Kita tak jadikan isu khilafiyah tu sekadar khilaf semata-mata. Tapi kita kebalkan dengan kebersamaan yang dah ada. Sebab kita ni Tuhan kita sama. Nabi kita pun Nabi yang sama. Wahyu pun wahyu yang sama. Tu jadi pelik tu, pasal apa nak bercerai-berai, pecah belah lagi? Apa lagi yang tak sama? Yang tak sama ialah hawa nafsu kita tu. Khalifah Bangkit. TV Khalifah Bangkit.